Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu ingin memperkenalkan tips menjawab soalan KBAT, iaitu analisis jawapan wajib bagi soalan KBAT di dalam tajuk Dasar Luar Malaysia, iaitu di bawah bab 9 tingkatan 5. Sebagaimana yang kita ketahui, bab 9 tingkatan 5 ni wajib keluar satu soalan di dalam kertas 2 bahagian esei, iaitu soalan esei nombor 11. Boleh dikatakan hampir semua negeri spot bab 9 ni tajuk dasar luar. Kerana apa? Kerana tajuk dasar luar ni dah lama tak masuk dalam periksa SPM yang sebenar. Dan setiap tahun semua negeri spot tajuk dasar luar akan keluar untuk soalan esei nombor 11. Jadi dasar luar ni sangat penting, berkemungkinan sangat besar akan naik untuk soalan esei nombor 11 pada tahun 2020 ni, iaitu Februari 2021 ni, iaitu pada 22 Februari nanti. Jadi kita akan tengok satu persatu dan apakah jawapan yang wajib untuk soalan KBAT di bawah tajuk dasar luar ini. Hafal jawapan ni memang dah sangat cukup. Okey, kita akan lihat satu persatu analisis yang cikgu buat. Yang pertama adalah kedaulatan negara terjamin. Isinya adalah kedaulatan negara terjamin. Huraiannya melalui dasar tidak campur tangan. Macam mana kedaulatan negara boleh terjamin? Melalui dasar tidak campur tangan. Contohnya, Malaysia mengamalkan dasar berkecuali. Huraian lanjutannya, hal ini agar urusan negara tidak diganggu. Last sekali, kesannya politik negara menjadi stabil. Ingatlah, kalau tak nak kedaulatan negara diganggu, mesti mengamalkan semua tidak, iaitu tidak campur tangan, dasar berkecuali dan tidak diganggu. Ingatlah, macam mana nak pastikan kedaulatan negara terjamin? Melalui dasar tidak campur tangan. Dasar tidak campur tangan itu dasar apa? Dasar berkecuali, agar urusan negara tidak diganggu. Kesannya politik negara menjadi stabil. Okey, itu isi yang pertama. Seterusnya kita lihat isi wajib yang kedua, iaitu ekonomi negara meningkat. Isinya adalah ekonomi negara meningkat. Huraiannya melalui perjanjian perdagangan dua hala. Perjanjian perdagangan dua hala ni merujuk pada perjanjian antara Malaysia dengan negara lain. Bila kita dah buat perjanjian, wajib dah kita ikut perjanjian? Ya, sangat wajib ikut perjanjian. Dan tak boleh langgar perjanjian. Nama apa perjanjian? Jadi macam mana ekonomi negara boleh meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Ingatlah, macam mana ekonomi negara boleh meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Contohnya, Malaysia menjalinkan hubungan dengan Jepun. Huraian lanjutannya, hal ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Di dalam Malaysia ni ada tak syarikat Toyota? Ada. Contoh kereta Toyota apa? Avanza, Toyota Avanza, Toyota Yaris. Contoh kereta Honda pula apa? Honda Jazz, kemudian Honda City. Jadi ada berapa syarikat Honda yang cikgu ajar di sini? Ada berapa syarikat Toyota yang ada di Malaysia? Iaitu dua, Toyota dengan Honda. Ingatlah, perjanjian perdagangan dua hala tu, bila disebut dua hala antara Malaysia dengan Jepun. Jadi Jepun dapat membawa masuk syarikat apa? Syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Ingat, syarikat pelaburan apa daripada Jepun? Syarikat Toyota dan Honda. Dan kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Ya, ada tak kilang Toyota di Malaysia? Ada. Ada tak kilang Honda di Malaysia? Ada. Ada tak kedai Toyota dan kedai Honda di Malaysia yang jual kereta? Ada. Jadi dia membuka apa? Membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, cikgu nak ulang balik. Isi yang kedua, ekonomi negara meningkat. Macam mana ekonomi negara meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Contohnya Malaysia dengan Jepun. Bila disebut dua hala, contoh Malaysia dengan apa? Malaysia dengan Jepun. Jadi bila Malaysia buat perjanjian dengan Jepun, Jepun dapat membawa masuk apa? Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Bila ada syarikat Toyota dan Honda, ia akan membuka
peluang pekerjaan. Kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi setakat ni berapa isi dah cikgu ajak? Ada 2 isi yang wajib pelajar hafal. Yang pertama, kedaulatan negara terjamin. Yang kedua, ekonomi negara meningkat. Macam mana kedaulatan negara boleh terjamin? Ingat, nak kedaulatan negara terjamin semua tidak. Iaitu tidak campur tangan. Contohnya, dasar apa tak campur tangan? Dasar berkecuali. Hari ini agar urusan negara tidak diganggu. Kesannya politik negara menjadi stabil. Macam mana ekonomi negara boleh meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Ingatlah, nak pastikan ada sentiasa ada perdagangan, kena buat apa? Kena buat perjanjian. Contohnya, bila disebut dua hala antara Malaysia dengan Jepun. Jadi Jepun dapat membawa masuk syarikat apa? Syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, untuk 2 isi tu pun dah sangat banyak markah akan dapat. Tengoklah, cikgu nak bagi tahu tentang markah yang tadi 2 isi kita belajar, iaitu kedaulatan negara terjamin, ekonomi negara meningkat. 2 isi tu dah 2 markah. Kemudian dia ada huraian. Macam mana kedaulatan negara boleh terjamin? Melalui dasar tidak campur tangan. Itu satu markah untuk huraian. Macam mana ekonomi negara boleh meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Ya. Huraian tu dah 4 markah. 2 isi, 2 huraian tadi. Ada contoh tak dasar tidak campur tangan, iaitu dasar berkecuali. Ya, tambah 1 markah lagi, dah 3 markah. Ada contoh tak ekonomi negara boleh meningkat? Ya, ada antara Malaysia dengan Jepun. Ya, tambah satu lagi, dah 3 markah, dah jadi 6 markah. Okey, cikgu nak terang satu persatu lah, senang sikit lah. Tadi isi yang pertama tadi apa? Kedaulatan negara terjamin, 1 markah. Uraiannya melalui dasar tidak campur tangan, 2 markah. Contohnya dasar berkecuali, 3 markah. Hari ini agar urusan negara tidak diganggu, 4 markah. Kesannya politik negara menjadi stabil. Dah 5 markah untuk isi yang pertama saja. Isi yang kedua apa? Ekonomi negara meningkat, 1 markah. Melalui perjanjian perdagangan dua hala, 2 markah. Contohnya Malaysia dengan Jepun, 3 markah. Kemudiannya huraian lanjutannya, hal ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan, 4 markah. Contoh syarikat pelaburan Toyota dan Honda, 5 markah. Last sekali, kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat, 6 markah. Jadi 2 isi tadi saja, 5 markah dengan 6 markah. Jadi 11 markah dah. Memang dah sangat cukup. Kalau pelajar ingat 2 isi ni, memang dah sangat cukup. Jadi tolong hafal sangat-sangat 2 isi ni, iaitu kedaulatan negara terjamin dengan ekonomi negara meningkat. Okey, kita pergi kepada isi tambahan yang ketiga. Keselamatan negara terpelihara. Isinya keselamatan negara terpelihara. Contohnya, Malaysia mengadakan perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu dengan Britain untuk menentang komunis. Huraiannya, hari ini agar negara menjadi aman. Kesannya, negara bebas dari pengaruh komunis. Ya, isi yang ketiga ni, kalau nak ingat pun boleh, tak ingat pun tak apa. Cukup sekadar 2 isi tadi pun dah sangat cukup. Jadi tolong ingatlah. Apa isi yang pertama tadi yang wajib hafal? Kedaulatan negara terjamin. Apa isi yang kedua? Ekonomi negara meningkat. Macam mana kedaulatan negara boleh terjamin? Melalui dasar tidak campur tangan. Contohnya dasar berkecuali. Hal ini agar urusan negara tidak diganggu. Kesannya politik negara menjadi stabil. Ingatlah, tentang kedaulatan negara ni mesti berkaitan dengan tidak campur tangan, tidak berkecuali. Ya, iaitu dasar berkecuali. Kita mengamalkan tidak campur tangan, dasar berkecuali, urusan negara tidak diganggu. Ya, semuanya tidak. Nak pastikan kedaulatan negara terjamin, kena ada apa? Kena ada tidak. Ingat, tidak yang pertama apa? Tidak campur tangan, iaitu dasar berkecuali. Hari ini agar urusan negara tidak diganggu. Ya, tidak campur tangan, tidak diganggu. Contoh dasar apa? Dasar berkecuali. Kalau ekonomi negara meningkat pula, macam mana boleh meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Ingatlah, bila disebut dua hala, mesti melibatkan Malaysia dan Jepun. Contohnya, Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti apa? Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan. Tolong hafallah 2 isi tu, permintaan cikgu kepada semua pelajar. Sebab yang ni cikgu dah buat analisis, memang yang ni jawapan wajib untuk dasar luar Malaysia.
Sehari kita lihat penerangan. Apa persoalan untuk dua isi yang wajib ni? Apa dua tadi pun dah cukup nah. Okey, tengok penerangan. Digunakan bagi soalan yang memerlukan jawapan tentang yang pertama kepentingan, yang kedua manfaat, yang ketiga faedah, yang keempat kelebihan, yang kelima keistimewaan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kejayaan, yang kelapan kesan, yang kesembilan sebab ataupun faktor berubah. Jadi semua ada apa persoalan untuk dua isi tadi? Ada 9 persoalan. Kepentingan, manfaat, faedah, kelebihan, keistimewaan, kebaikan, kejayaan, kesan dengan sebab ataupun faktor berubah. Okey, kita lihat contoh satu soalan. Okey, soalan dia tanya, apakah kepentingan yang diperoleh daripada dasar luar Malaysia? Berikan penjelasan anda. Apakah anda soalan? Kepentingan. Ingat, ada berapa isi yang wajib untuk dasar luar? 2 isi wajib, iaitu yang pertama kedaulatan negara terjamin dan yang kedua ekonomi negara meningkat. Macam mana kedaulatan negara boleh terjamin? Melalui dasar tidak. Semuanya tidak, iaitu tidak campur tangan, contoh dasar berkecuali, agar tidak diganggu. Kesannya politik negara menjadi stabil. Ekonomi meningkat melalui apa? Perjanjian perdagangan dua hala. Bila disebut dua hala antara Malaysia dengan Jepun, jadi Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Okey, seperti biasa untuk memulakan jawapan bagi soalan esei ni mesti ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kepentingan yang diperoleh daripada dasar luar Malaysia ialah kedaulatan negara terjamin melalui dasar tidak campur tangan. Titik. Contohnya Malaysia mengamalkan dasar berkecuali. Titik. Perayaan lanjutannya hari ini agar urusan negara tidak diganggu. Titik. Last sekali kesannya politik negara menjadi stabil. Titik. Situ saja dah apa markah? Kedaulatan negara terjamin 1, tidak campur tangan 1, dasar berkecuali 1, urusan negara tidak diganggu 1, politik menjadi stabil 1. Dah 5 markah. Okey, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kepentingan yang kedua, ekonomi negara meningkat melalui perjanjian perdagangan dua hala. Contohnya, Malaysia menjalinkan hubungan dengan Jepun. Hari ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Ya, isi yang kedua ada berapa markah? Ada 6 markah. Markah yang pertama dekat ekonomi meningkat, yang kedua perjanjian perdagangan dua hala, yang ketiga Malaysia Jepun, yang keempat Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan, yang kelima Toyota Honda dan yang keenam membuka peluang pekerjaan. Jadi isi yang kedua apa markah? 6 markah. Jadi 6 tambah 5 dah 11 markah. Untuk soalan kebat ni markah paling tinggi hanya 8 sahaja. Jadi kalau tulis dua isi ni memang dah sangat layak untuk dapat 8 markah penuh. Sebab apa? Sebab dua isi ini sahaja dah lebih markahnya daripada 8, iaitu apa markah? 11 markah. Jadi layak dah dapat 8 markah penuh? Ya, sangat layak. Okey, cikgu tambah lagi satu isi. Kepentingan ketiga, keselamatan negara terpelihara. Contohnya Malaysia mengadakan perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu dengan Britain untuk menentang komunis. Huraiannya hari ini agar negara menjadi aman. Kesannya negara bebas dari pengaruh komunis. Ya, ingat, dua isi pun dah sangat cukup, iaitu kedaulatan negara terjamin, ekonomi negara meningkat. Cikgu ulang balik lah. Macam mana kedaulatan negara boleh terjamin? Ingat, kedaulatan negara terjamin semuanya berkaitan dengan tidak, iaitu dasar tidak campur tangan. Contoh dasar berkecuali, agar tidak diganggu. Kesannya politik menjadi stabil. Kalau ekonomi negara meningkat, macam mana boleh meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Bila disebut dua hala, Malaysia dengan Jepun. Jadi Jepun dapat buat apa? Dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan. Ya, tolong ingat dua isi tu. Kerana dasar luar ni banyak soalan yang cikgu buat analisis hanya memerlukan jawapan dua isi tu sahaja, beserta huraian lanjutan, contoh dan kesannya. Hafal dua isi ni pun dah sangat cukup. Okey, contoh kita lihat beberapa soalan. Banyak soalan. Memang semua memerlukan dua jawapan tu. Okey, kita lihat soalan lah. Contoh soalan kebat untuk dasar luar. Di sini ada 5 contoh soalan.
Cikgu baca satu nah. Saya kita bincang boleh ke tak boleh guna dua isi tadi. Kedaulatan negara terjamin, ekonomi negara meningkat. Tengok. Soalan yang pertama, mengapakah Malaysia perlu menjalinkan hubungan luar dengan negara-negara lain di dunia? Soalan yang kedua, mengapakah dasar luar Malaysia berubah dari semasa ke semasa? Soalan yang ketiga, hubungan luar yang luas telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat dan negara Malaysia. Berikan penjelasan anda. Soalan yang keempat, dasar luar Malaysia berjaya mengekalkan kedaulatan negara. Buktikan. Soalan yang kelima, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara? Okey, cuba jawab dalam tempoh 10 saat. 5 soalan ni tengok. Bagi tahu boleh ke tak boleh guna dua isi tadi. Kedaulatan negara terjamin dengan ekonomi negara meningkat. Okey, 10 saat bermula daripada sekarang. Okey, dah habis ke semua pelajar-pelajar cikgu? Okey, cikgu nak tambah lagi latihan. Sebab yang ni adalah jawapan wajib, jadi memang banyak soalan yang memerlukan jawapan ini untuk dasar luar. Memang ini je jawapan wajib untuk semua soalan kebat bagi dasar luar. Jadi jangan lupa hafal, sangat penting ni. Okey, cikgu nak test lagi. Ada 5 lagi soalan. Tengok soalan yang ke-6 lah. Hubungan berbaik-baik dengan negara luar dapat membantu meningkatkan keamanan dan kemajuan negara. Berikan pendapat anda. Soalan yang ke-7. Sebagai rakyat Malaysia, adakah anda bersetuju Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan negara lain tanpa mengira ideologi negara terbabit? Soalan yang ke-8. Dasar luar yang diamalkan sejak negara merdeka sehingga kini telah berjaya meletakkan nama Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati. Buktikan. Soalan yang ke-9, hubungan baik dengan negara-negara luar dapat membantu meningkatkan kemajuan negara. Dan soalan yang ke-10, dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran masa dan perkembangan dunia. Bagaimanakah keadaan tersebut memberi manfaat kepada Malaysia? Okey, 5 soalan tambahan ni. Bagi tahu kat cikgu, boleh ke tak boleh guna dua isi wajib tadi. Kedaulatan negara terjamin dengan ekonomi negara meningkat. Okey, dalam tempoh 10 saat juga, para pelajar cuba highlight apa kehendak soalan yang penting bagi setiap soalan. Okey, 10 saat bermula daripada sekarang. Okey, masa dah tamat. Baiklah, kita akan bincang satu persatu. Baik, kita lihat soalan yang nombor 1 sampai nombor 5 tadi dulu. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Dia tanya, mengapakah dasar luar Malaysia berubah dari semasa ke semasa? Boleh tak guna dua isi tadi? Ya, boleh. Sebab apa boleh? Tengok persoalan. Yang pertama, mengapakah? Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab berubah dari semasa ke semasa tu termasuk tak dalam 9 persoalan tadi? Ya, termasuk. Ingat balik apa 9 persoalan tadi? Persoalannya adalah kepentingan, manfaat, faedah, kelebihan, kebaikan, keistimewaan, kejayaan, kesan. Kemudian, mengapakah sentiasa berubah. Dan satu lagi, kelebihan. Jadi semua ada 9 persoalan. Jadi soalan nombor 1 ni termasuk tak? Ya, termasuk. Dasar luar Malaysia sentiasa berubah sebab apa? Sebab yang pertama, ingin mengekalkan kedaulatan negara. Sebab yang kedua, ingin meningkatkan ekonomi negara. Sebab tu sentiasa berubah. Betul tak? Ya, betul. Okey, tengok soalan nombor 2. Boleh tak guna dua isi tadi? Ya, apa isi tu? Kedaulatan negara terjamin dengan ekonomi negara meningkat. Okey, tengok. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab soalan ni dia ada manfaat. Tengok soalannya. Hubungan luar yang luas telah banyak memberi manfaat kepada Malaysia dan negara Malaysia. Berikan penjelasan anda. Ya, ada berapa manfaat? Ada 2 manfaat. Manfaat yang pertama, kedaulatan negara terjamin. Manfaat yang kedua, ekonomi negara meningkat. Ya. Boleh guna dua isi tu tak? Ya, sangat boleh. Okey, kita tengok soalan yang ketiga.
Boleh ke tak boleh guna dua isi tu? Tengok soalannya. Dasar luar Malaysia berjaya mengekalkan kedaulatan negara. Buktikan. Ya. Boleh ke tak boleh guna dua isi tu? Boleh. Pasal apa boleh? Sebab berjaya. Kejayaan merujuk tak kepada 9 persoalan tadi? Ya, merujuk. Jadi, dasar luar Malaysia ni berjaya ke tak berjaya mengekalkan kedaulatan negara? Ya, berjaya. Yang pertama, dia berjaya mengekalkan kedaulatan negara ataupun berjaya menjamin kedaulatan negara. Yang kedua, ekonomi negara meningkat. Bila kedaulatan negara terjamin, ekonomi akan meningkat. Okey, tengok soalan nombor 4. Soalan dia tanya, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara? Boleh ke tak boleh guna dua isi tadi? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab penting merujuk pada kepentingan. Ya. Kepentingan dasar luar Malaysia penting. Dasar luar Malaysia penting sebab apa? Sebab kedaulatan negara dapat dikekalkan. Yang kedua, ekonomi negara dapat meningkat. Okey, soalan yang kelima. Boleh ke tak boleh guna dua isi tu? Tengok soalannya. Mengapakah Malaysia perlu menjalinkan hubungan luar dengan negara lain di dunia? Apa kehendak soalan? Mengapakah merujuk apa? Merujuk pada sebab. Sebab perlu menjalinkan hubungan luar. Ya. Sebab Malaysia perlu menjalinkan hubungan luar kerana apa? Kerana ingin mengekalkan kedaulatan negara. Dan yang kedua, ingin meningkatkan ekonomi negara. Ya. Dua isi tu memang dah sangat cukup. Kalau pelajar hafal, memang soalan dasar luar takkan lari daripada dua isi tersebut. Jadi permintaan cikgu, tolong hafal. Baiklah, kita lihat 5 lagi soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 6. Ya, soalan nombor 6. Boleh ke tak boleh guna dua isi tu? Soalan dia tanya, hubungan berbaik-baik dengan negara luar dapat membantu meningkatkan keamanan dan kemajuan negara. Buktikan pendapat anda. Boleh ke tak boleh guna kedaulatan negara terjamin dengan ekonomi negara meningkat? Ya, boleh. Pasal apa boleh? Sebab dia ada berbaik-baik, iaitu merujuk pada kebaikan. Ya, hubungan berbaik dengan negara luar dapat membantu meningkatkan keamanan dan kemajuan negara kerana kedaulatan negara dapat terjamin. Yang kedua, ekonomi negara meningkat. Okey, kita lihat soalan nombor 7 pula. Sebagai rakyat Malaysia, adakah anda bersetuju Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan negara lain tanpa mengira ideologi negara terbabit? Ya, soalan ni boleh ke tak boleh guna dua isi tadi, kedaulatan negara terjamin dengan ekonomi negara meningkat? Boleh. Pasal apa boleh? Menjalinkan hubungan luar. Kita jalin hubungan luar untuk apa? Untuk menjamin kedaulatan negara dengan ekonomi negara meningkat. Okey, soalan nombor 8. Tengok, soalan dia tanya, dasar luar yang diamalkan sejak negara merdeka sehingga kini telah berjaya meletakkan nama Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati. Buktikan. Ya, boleh ke tak boleh guna dua isi tadi? Boleh. Pasal apa boleh? Sebab berjaya. Jadi dasar luar yang diamalkan sejak negara merdeka sehingga kini telah berjaya meletakkan nama Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati kerana kedaulatan negara dapat terjamin dan yang kedua, ekonomi negara meningkat. Okey, soalan nombor 9 tanya, hubungan baik dengan negara luar dapat membantu meningkatkan kemajuan negara. Buktikan. Boleh ke tak boleh guna dua isi tadi? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab hubungan baik. Baik itu merujuk pada berbaik-baik. Kita menjalinkan hubungan baik dengan negara lain untuk apa? Untuk menjamin kedaulatan negara dan untuk meningkatkan ekonomi negara. Ya. Last sekali soalan nombor 10. Dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran masa dan perkembangan dunia. Bagaimanakah keadaan tersebut memberi manfaat kepada Malaysia? Boleh ke tak boleh guna dua isi tadi? Boleh. Pasal apa boleh? Sebab manfaat. Ya. Manfaat kepada Malaysia ialah yang pertama, kedaulatan negara dikekalkan. Yang kedua, ekonomi negara meningkat. Baiklah. Dua isi itu sangat penting. Ini adalah analisis cikgu untuk tajuk dasar luar. Tolong hafal dua isi tersebut. Kerana apa? Kerana memang semua soalan boleh dikatakan menggunakan jawapan dua itu sahaja. Jadi tolong hafal. Cikgu nak ulang balik. Ada berapa jawapan wajib bagi soalan kebat untuk dasar luar? Ada dua jawapan wajib. Yang pertama apa? Kedaulatan negara terjamin. Dan yang kedua, ekonomi negara meningkat. Macam mana kedaulatan negara boleh terjamin? Melalui dasar tidak campur tangan. Contohnya dasar berkecuali. Hal ini agar urusan negara tidak diganggu. Kesannya politik negara menjadi stabil.
Yang kedua, macam mana ekonomi negara boleh meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Contohnya, bila disebut dua hala, contohnya antara Malaysia dengan Jepun. Hari ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburannya seperti Toyota dan Honda. Dan kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Akhir sekali, cikgu nak menyampaikan satu berita gembira kepada pelajar-pelajar yang ingin mendapatkan nota-nota tajuk-tajuk sport bagi soalan SPM 2020 ni yang akan diambil pada 22 Februari 2021 ni. Boleh isi Google Form yang terletak di ruangan description di bawah. Semuanya adalah nota-nota berkaitan dengan tajuk-tajuk sport. Boleh rujuk pada nota tu dan link YouTube. Contoh nak belajar tentang zaman jahiliah, ada nota PowerPoint zaman jahiliah, boleh print keluar dan tengok pada YouTube tajuk zaman jahiliah. Boleh belajar sambil tengok nota dan akan ingat dengan sangat mudah menggunakan formula sejarah. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.